Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kita bertemu semula pada siang hari ini dalam satu lagi kuliah duha kita berkaitan pembacaan kita akan kitab Al-Azkar yang dikarang atau yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan pembacaan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan keinginan untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dikurniakan perlindungan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang anasir keburukan. Seperti biasa muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari cuti ini dengan beristighfar, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Muslimin muslimat yang saya kasihi, mari kita sama-sama pada hari ini meneruskan bacaan kita daripada bab apa yang dibaca ataupun zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca pada waktu pagi atau siang hari dan juga pada waktu-waktu petang hari. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, ketahuilah bahawasanya bab ini sangat luas sekali. Tiada bab lain yang lebih luas daripada bab azkar as-sabah wal masa ataupun zikir-zikir yang dibaca pada waktu siang hari dan juga pada waktu petang hari, ya. Kemudian beliau menyambung dan menyebutkan, dan insya-Allah saya akan sebutkan di sini sejumlah daripada zikir-zikirnya yang ringkas, maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat melakukannya, dapat melaksanakan kesemua sekali, tentulah itu merupakan suatu nikmat dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala buatnya, dan alangkah baiknya orangnya. Dan barang siapa yang tidak dapat membuat kesemua sekalipun, maka jangan sampai pula dia ketinggalan sebahagian daripadanya mengikut apa yang disukainya, meskipun dengan hanya satu zikir sahaja. Muslimin dan muslimat, hanya dalam kata-kata pembukaan Imam An-Nawawi daripada bab ini sahaja mempunyai beberapa hikmah ataupun beberapa amalan dan peringatan yang selalu dilakukan oleh para ulama kita, khususnya bila membicarakan hadis-hadis ataupun pesanan-pesanan Nabi SAW yang berkaitan dengan amalan zikir, dengan amalan doa dan sebagainya. Kalau kita lihat, Imam An-Nawawi menyebutkan, maka barang siapa yang diberikan Allah taufik dan pertolongan sehingga dia dapat membuat semuanya zikir-zikir yang disebutkan dalam bab ini. Kalau kita lihat, di sini merupakan peringatan. Ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat, meskipun kita ini mencari atau telah pun meraih ilmu sebanyak mana pun,
sedalam mana pun, akhirnya yang menentukan sama ada kita ini dapat melakukan, mengamalkan ilmu tersebut dan memastikan bahawa ilmu itu menjadi sebati dengan kita dan mendarah daging dalam diri kita, yang akhirnya menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu dalam Al-Quran, para anbiya diriwayatkan berkata, wa ma taufiqi illa billah, yang bermaksud dan tiadalah sebarang petunjuk ataupun bantuan yang aku terima itu atau yang aku lakukan kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dan kurniakan kepadaku. Sebab itu, bahkan ya, dalam surah An-Naml ayat ke-19, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan kita tahu Nabi Sulaiman mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nabi Sulaiman mempunyai karamah atau mempunyai mukjizat yang tidak diberikan kepada para anbiya atau rasul yang lain, ya kan, daripada dapat memahami bahasa haiwan, bahasa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeza sehingga dapat menguasai mereka dan menundukkan mereka dan sebagainya. Meskipun demikian, dan meskipun beliau ini dikurniakan kerajaan yang luas, yang berkuasa ketika itu, namun beliau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tawadhu', ya kan, tidak gagal, tidak lupa daripada memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan kekuatan untuk beramal. Dan ini satu doa yang saya selalu suka, ya kan, kongsikan dengan muslimin muslimat, dengan teman-teman, ya kan, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkat doa ini daripada Al-Quranul Karim dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat dan ilham untuk dapat terus kita beramal dengan apa sahaja bentuk amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam surah An-Naml, ya kan, ayat ke-19, doa ini diriwayatkan sebagai doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau dan doanya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Sekali lagi, Rabbi auzi'ni, ya Allah, Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kurniakanlah kepada aku, ya kan, daya ilham, kekuatan, panduan, bimbingan, semangat. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Segala bentuk untuk aku ini mensyukuri nikmat-nikmat kamu yang telah engkau kurniakan kepadaku dan ke atas kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tardah. Dan mudah-mudahan aku juga dikurniakan kekuatan, ya Allah, untuk dapat melakukan amal salih yang engkau ridai. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku, ya Allah, dan golongkanlah aku, ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, ya Allah, fi ibadika salihin, dalam hamba-hambamu yang salih. Doa ini indah sekali. Dia merupakan doa yang mana Nabi Sulaiman dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memetiknya dan mengabadikan dalam Al-Quran, mengingatkan kita bahawa kuat mana pun kita rasa iman kita, gagah mana pun kita rasa ketakwaan kita, tapi jangan lupa ibu-ibu dan bapa-bapa, jangan lupa bahawa apa sahaja kebaikan yang kita lakukan, daya kekuatan, ilham, inspirasi untuk melakukannya adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hatta walaupun untuk khusus orang yang baru hendak mendekatkan lagi dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, supaya pertama kita dapat mensyukuri segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kepada kedua ibu bapa kita, kepada keluarga kita. Wa an a'mala salihan tardah, dan untuk kita kemudian dapat beramal dengan apa jua bentuk amalan salih yang Allah Subhanahu Wa Taala redai, supaya mudah-mudahan dengan syukur dan ibadah itu dia membawa kita kepada yang ketiga, iaitu supaya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dan menggolongkan kita dalam hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang salih. Baik. Itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua yang penting Imam Nawawi sebutkan adalah apa yang selalu diulang-ulang oleh para ulama kita, yang bermaksud atau kaedah, ya, kaedah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh.
apa yang tidak boleh atau tidak mampu kita capai keseluruhannya, jangan sampai kita tinggalkan keseluruhannya. Ini adalah rahsia keberkatan daripada ilmu. Rahsia keberkatan ilmu itu dia berpunca dan bermula daripada kita mengamalkan ilmu kita. Sebab itu Imam Nawawi sebut, kalau tak dapat amalkan semua pun zikir, sebab banyak sangat zikir dekat dalam buku ni, ya kan? Jangan tinggalkan walaupun satu zikir yang kita mungkin rasa dekat dengan hati, yang kita rasa tenang bila bacanya, lebih daripada zikir-zikir yang lain, yang lebih orang kata tu mendatangkan perasaan yang memberikan kegembiraan kepada kita bila kita membaca zikir tersebut. Baca walaupun satu zikir tersebut yang mudah, yang mampu kita lakukan, ya. Jangan tinggalkan. Yang menjadi pokoknya adalah untuk kita terus beramal, ya kan, dan berusaha supaya kita tidak lupa Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari kita. Baik. Imam Nawawi ada membawakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang merupakan dasar kepada bab ini. Sebab bab ini menyebutkan tentang zikir di siang hari dan zikir di petang hari. Kenapa dua waktu ini merupakan waktu yang dikhususkan oleh Imam An-Nawawi dalam himpunan zikir-zikir, atau kenapa pula mungkin hikmah di sebalik kenapa Nabi SAW selain daripada waktu-waktu yang lain mengkhususkan waktu siang atau pagi dan kemudian waktu petang untuk kita supaya mengamalkan zikir-zikir yang tertentu. Pertama, dalam surah Taha ayat 130 Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, "Wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Yang bermaksud, dan bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenam adalah apa? Waktu asar, ya kan, dan sebelum terbenam. Sebab itu bila sebut tentang waktu asar ini, ya kan, kita tahu pada hari Jumaat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari Jumaat ini mempunyai ada padanya satu waktu, satu saat ketika yang mana dia merupakan waqtul istijabah atau sa'atul istijabah, waktu yang mana doa padanya adalah doa yang mustajab, doa yang Allah Subhanahu Wa Taala lebih dengar dan akan lebih ingin untuk memakbulkan. Ulama berkhilaf tentang bilakah sebenarnya waktu khusus ini. Ada sebahagian mengatakan waktu imam naik mimbar. Ada yang mengatakan waktu imam duduk di antara dua khutbah, ya kan? Ada pula sebahagian ulama menyebutkan pada waktu selepas asar. Kenapa? Kerana satu hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa di antara waktu istijabah atau waktu yang mustajabkan padanya doa pada hari Jumaat adalah waktu selepas asar. Jadi guru saya pernah pesan. Dia kata, kalau ada khilaf sedemikian dalam bab ingin mendapatkan waktu istijabah pada hari Jumaat, maka ada kaedah yang mengatakan al-khuruj min al-khilaf aula. Untuk kita keluar daripada khilaf itu adalah lebih diutamakan. Maksudnya apa? Ada ulama kata sebahagian waktu mustajabnya adalah waktu imam naik mimbar. Ada sebahagian mengatakan pada waktu imam duduk di antara dua khutbah. Ada sebahagian mengatakan lepas asar. Senang kata, buatlah tiga-tiga semua, ya kan? Mudah-mudahan, ya kan? Chances kita, ya kan? Peluang untuk kita dapat doa yang mustajab itu lebih tinggi. Baik, sambung lagi. Dalam surah Ghafir ayat 55 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar." Yang bermaksud, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan juga pada waktu pagi, ya. Jadi waktu petang dan waktu pagi. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat ke-205 Allah Subhanahu Wa Taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal." Yang bermaksud, dan sebutkanlah atau berzikirlah kamu kepada Tuhanmu di dalam dirimu, dalam keadaan merendah diri dan dalam keadaan kamu ini takut untuk hilang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala,
dan tidak dengan suara yang keras pada setiap bil ghuduwi wal asal, yang bermaksud pada waktu pagi dan juga petang. Jadi daripada beberapa ayat ini kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan, bahkan memerintahkan untuk kita sejauh mungkin untuk tidak lupa, ya kan, sebab kita sibuk dengan urusan keluarga, urusan anak, urusan diri dan sebagainya, ya kan. Kadang-kadang macam hari ini hari cuti, ya kan, nanti sekejap lagi mungkin nak pergi tonton pula hari sambutan hari kebangsaan, ya kan, ada nak tengok kereta tank lah dan sebagainya, ya kan, perarakan. Jadi kita sibuk mungkin di tengah-tengah. Jadi Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala kata paling kurang dalam sehari, walaupun kita sibuk, pagi tu sebelum kita sibuk, sebelum kita keluar, ya kan, nak bekerja ke, nak buat aktiviti ke, apa sahaja kita nak buat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian petang, selepas kita dah habis aktiviti mungkin, sebelum kita nak makan, orang kata makan malam, sebelum kita nak mula berehat, ya kan, waktu dah nak orang kata cooling down, ya kan, selepas dah habis selesai, jangan lupa, ya kan, untuk kita kemudian juga ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Sambung lagi. Dan kami kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur, ya kan, diriwayatkan Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah An-Nur ayat 36 hingga 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Yang bermaksud di rumah-rumah Allah, di mana Allah mengizinkan agar ia dimuliakan dan disebutkan padanya nama Allah, untuk kita berzikir kepada Allah, dan orang-orang yang bertasbih padanya di waktu pagi dan juga petang, dan mereka ini kemudian tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak juga berjual beli daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat muslimin muslimat, saya nak buat penjelasan sedikit, ya kan? Sebab bila baca ayat ini, kemudian ada juga hadis beberapa waktu yang lalu timbul pertanyaan-pertanyaan. Orang menemui hadis yang mana Nabi SAW melarang daripada melakukan jual beli dan aktiviti dunia dalam masjid, ya kan? Maka ada persoalan-persoalan yang timbul, bertanya tentang bagaimana kemudian keadaan masjid-masjid kita di Singapura secara khusus, ya kan? Sebab kita tahu masjid-masjid kita di Singapura ada aktiviti-aktiviti selain daripada hanya aktiviti solat, berzikir, ya kan, majlis ilmu, tapi ada yang lain, ya kan. Contoh, anak-anak kita pergi kelas hujung minggu, kelas live sebagai contoh. Jadi di antara kelas-kelas ini ada waktu rehat. Bila ada waktu rehat, kemudian ada penjaja yang kemudian menjual makanan-makanan finger food, ya kan, jual air mungkin, supaya anak-anak kita waktu rehat ni dapatlah makan sikit, sebab mereka mula daripada awal pagi sebagai contoh, atau pada waktu tengah hari, jadi nak rehat boleh makan cemilan-cemilan orang kata. Jadi orang tanya, ya kan, ini ada hadis ni yang melarang daripada kita berjual beli dalam masjid. Ini kan pula kita buka kedai pula dalam masjid untuk jual makan. Bukankah kita kemudian melanggar larangan Nabi SAW ini? Izinkan saya untuk menerangkan, ya kan. Pertama, kita perlu tahu dalam masjid kita di Singapura secara khususnya, kita membahagikan masjid kita kepada dua bahagian utama. Ada yang namanya ruang i'tikaf, ya kan, dan ada yang namanya ruang maslahah. Ruang i'tikaf adalah ruang yang mana padanya dijalankan aktiviti-aktiviti keagamaan khusus seperti solat jamaah, baca Quran, berzikir atau majlis zikir, dibuat padanya mungkin maulid, dibuat padanya majlis-majlis ilmu, majlis bacaan hadis, majlis tadarus Al-Quran. Itu dilakukan dalam ruang-ruang i'tikaf. Jadi sebab itu bila sesebuah masjid di Singapura baru
dibuka, ya kan, ataupun baru menjalani orang kata pengubahsuaian, ya kan, baru jalani renovation. Kemudian mufti pada hari yang pertama, selalunya dilaksanakan salat Jumaat yang pertama, pada saat itu mufti akan membuat pengumuman. Mufti akan mengumumkan dan mengisytiharkan kawasan yang mana dalam masjid ini merupakan kawasan i'tikaf. Kawasan inilah adalah kawasan yang mana larangan Nabi SAW untuk dia lakukan jualan padanya tanpa ada tekanan dan keperluan, maka ia dilaksanakan dalam dia perlu dijaga. Berarti tidak boleh ada langsung jual beli urusan dunia yang terlalu yang tidak perlu dekat dalam ruang-ruang iktikaf ini. Tapi ada yang namanya ruang maslahah. Masjid kita ini ada ruang maslahah. Selalunya ruang iktikaf adalah ruang yang ada kapet. Ruang maslahah selalunya adalah ruang yang tidak ada kapet. Ya kan? Ruang-ruang maslahah adalah ruang-ruang yang mana dibolehkan untuk dilaksanakan padanya sebarang aktiviti sosial, aktiviti kemasyarakatan, ya kan, aktiviti pertemuan, duduk jumpa dan sebagainya, berjual beli kalau perlu, ya kan, sebab kadang-kadang kita jual beli buku, kita jual beli baju sekolah untuk anak-anak yang nak bersekolah di madrasah masjid dan sebagainya. Jadi itu berlaku di ruang maslahah. Dan ruang maslahah ini tidak tertakluk kepada larangan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sambung, dan kami meriwayatkan, Imam Nawawi menyebutkan pada Sahih Al-Bukhari daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, maka Nabi menyebutkan ketika itu Nabi membaca apa yang dikenali, masyhur, kita tahu di rantau ini khususnya dan di banyak tempat yang lain, yang dikenali sebagai Sayyidul Istighfar atau penghulu segala istighfar. Ya. Nabi SAW baca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini, istighfar atau penghulu istighfar ini pada petang hari, kemudian dia meninggal, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, dakhalal jannah, Nabi kata. Dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Atau kana min ahlil jannah, dalam sebagian riwayat kata, atau orang ini tergolong di kalangan mereka yang akan dimasukkan ke dalam jannah ataupun syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala hina yusbih, dan seandainya kita membaca Sayyidul Istighfar ini atau penghulu istighfar ini di siang hari, ya kan, famat, tapi kemudian ditakdirkan Allah sebelum sampai petang hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, min yaumihi mithluhu, maka baginya pahala yang sama, ganjaran yang sama, iaitu dia akan diletakkan beliau ini, digolongkan beliau bersama mereka yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ini saya rasa kalau cari dekat YouTube ke dekat mana ke, dah macam-macam versi lah ada. Versi daripada Asia, versi daripada Eropah, versi daripada negara Timur Tengah, ya kan? Tapi Sayyidul Istighfarnya sama. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan kami. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan yang selain kamu, ya Allah, yang telah menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku juga berada dalam jaminanmu dan juga janjimu sekadar kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku bermohon perlindunganmu, ya Allah, dari segala kejahatan yang aku telah lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengaku menerima segala macam kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku juga mengaku dengan segala dosa-dosaku, ya Allah. Faghfirli, maka ampunkanlah dosa-dosaku, ya. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, kerana tidak ada yang mengampunkan dosa
kecuali Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sambung, dan kami meriwayatkan pada sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi." Barang siapa yang berkata atau menyebutkan zikir atau membaca zikir ini pada siang hari ataupun pada petang hari, subhanallahi wa bihamdihi, membaca zikir subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, sama ada di siang hari 100 atau di petang hari 100 kali, lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla dhalik. Maka tidak akan ada satu orang yang lebih afdal, yang lebih utama daripada orang yang membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali pada siang ataupun petang hari, kecuali ya kan orang yang melakukan sama seperti itu au zada alih, ataupun orang yang tambah lagi daripada itu. Ya. Wa fi riwayat Abi Daud, dan dalam riwayat Abu Daud ada zikir ini ada tambahannya. Tambahan subhanallahil azimi wa bihamdihi, ya kan, yang bermaksud maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian baginya, ya. So itu kadang-kadang orang tanya, "Ustaz, saya dengar ada orang ajar bila rukuk baca subhanallah wa bihamdihi saja," ya kan? Tapi ada orang ajar pula baca subhanallahil azimi wa bihamdihi. Jadi yang mana betul, Ustaz? Dua-dua betul, sebab dua-dua ada riwayatnya. Ya kan, ada kalanya Nabi SAW baca subhanallahi wa bihamdihi sahaja 100 kali, atau ada kalanya Nabi SAW diriwayatkan baca subhanallahil azimi wa bihamdihi. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan, kami meriwayatkan pada Sunan Abu Dawud dan Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan selain mereka dengan isnad yang sahih daripada Abdullah bin Khubath radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah suatu ketika kami keluar pada malam yang gelap gelita dan langit sedang menurunkan hujan yang lebat. Kenapa kami keluar? Tujuannya untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundang atau menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi salat bersama-sama dengan kita. Hinggalah akhirnya kami bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu sedang dalam keadaan hujan lebat, ya, kan, malam gelap gelita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Khubath. Nabi berkata, ya, bacalah sesuatu. Tapi Abdullah kata, aku diam saja, tak membaca apa-apa. Kemudian Nabi menyuruhku supaya membaca lagi. Namun aku tetap tidak dapat membaca apa-apa. Belum sempat lagi. Kemudian disuruh Nabi SAW untuk bacalah sesuatu. Jadi dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak baca apa ya Rasulullah? Ya kan, hujan-hujan lebat ni, malam gelap gelita, nak baca apa? Maka Nabi SAW ya kan, berkata atau bersabda, bacalah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, dan Qul a'udhu birabbin nas. 3 kul. Ya kan? Bacalah 3 kul ini pada ketika engkau berpetang, Nabi kata, dan ketika pada waktu siang harinya sebanyak 3 kali. Ya kan? Maka ia akan menjaga dan memelihara kamu daripada apa sahaja. Ya kan? Jadi abang-abang, kakak-kakak, kita bila nak keluar rumah siang hari, ya kan, kalau boleh jangan lupa, sekurang-kurangnya kalau tak dapat zikir yang banyak-banyak lain pun, 3 kul saja. 3 kul ni kira orange belt lah, orange belt. Dia kira anak-anak kita pun yang dekat, yang K2 pun dah boleh baca dah 3 kul ni, ya kan? Jadi jangan tinggalkan. Nak keluar kerja, nak menaiki kenderaan, ya kan? Anak-anak kita nak keluar sekolah, ya kan? Ajarkan kepada mereka. Lazimkan mereka membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas 3 kali. Pada siang hari ataupun pada petang hari. Kenapa? Nabi SAW sebut, barang siapa yang melakukan demikian, maka ia akan dapat menjaga kamu daripada apa sahaja bahaya. Ya. Kemudian diriwayatkan yang terakhir, Imam An-Nawawi meriwayatkan daripada Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dengan isnad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda ketika beliau berada pada waktu pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, ya Tuhanku, denganmu kami berpagi
wa bika amsayna, dan denganmu juga kami berpetang, wa bika nahya wa bika namut, dan dengan kamu kami hidup, dan dengan kamu juga ya Allah kami akan mati, wa ilaikan nusyur, dan kepada kamu juga tempat kami akan nanti dibangkitkan kemudian hari. Muslimin muslimat, zikir ini nampaknya macam tak ada zikir khusus Ustaz. Tidak. Zikir ini mengingatkan kita bahawa siang kita patutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Petang kita selepas melalui sepanjang hari, bika amsayna, dengan kamu ya Allah kami juga berpetang-petang hari. Maknanya nak rehat-rehat pun kami rehat, kami tak lupa kepadamu ya Allah. Wa bika nahya, dengan kamu, dengan keimanan kami kepada kamu ya Allah kami hidup dan kami tunduk kepada kamu. Wa bika namut, dan mudah-mudahan ya kan, dengan kamu, dengan iman, dengan berbekalkan keimanan dan ketakwaan kepada kamulah kami mati dan kami diundang kembali kepadamu. Wa ilaikan nusyur, dan mudah-mudahan bila kita nanti dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Taala, dibangkitkan dalam keadaan yang mulia, ya. Taib. Dan yang terakhir, pernah suatu ketika diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berada dalam pelayaran kemudian tersadar pada waktu tersadar atau terbangun pada waktu malam hari, ya kan, di tengah malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan akan membaca doa samma'a sami'un bihamdillah wa husni balaihi alaina rabbana sahibna wa afdil alaina a'idhan billahi minan nar. Samma'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Yang bermaksud dengan mendengar zikir ini, hendaklah orang itu menyampaikan kepada yang lain berkenaan pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan, ya, cubaannya ke atas diri kami. Rabbana sahibna, wahai Tuhan kami, temanilah kami. Wa afdil alaina, dan kurniakanlah kurniaan kepada kami. A'idhan billahi minan nar, dan supaya kami ini dapat dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Jadi kadang-kadang kita dalam perjalanan mungkin tak dapat tidur betul, naik kapal terbang ke, naik bas ke, walaupun sekarang tengah Covid tak boleh ke mana-mana, ya kan? Tapi contohlah bila kita dapat keluar, ya kan, dalam perjalanan kita tersadar tengah malam, sunnahnya baca doa ni. Samma'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Kita kata Rabbana sahibna, ya Allah temankanlah aku ya Allah. Sebab dalam perjalanan kadang-kadang kita mungkin tinggal seorang, kadang-kadang mungkin kita tersadar tengah malam, tak ada orang lain. Siapa yang ada? Siapa yang sadar betul? Siapa yang tahu kita ketika itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah juga tidak tidur. Maka dalam keadaan terjaga di tengah malam, kita kata Rabbana sahibna, temankanlah aku ya Allah. Janganlah sampai aku rasa takut keseorangan. Jangan aku ni rasa gelisah bangun di tengah malam. Sahibna wa afdil alaina, dan kurniakanlah segala kurniaan kebaikan kepada kami ya Allah. A'idhan billahi minan nar, dalam keadaan kami juga memohon perlindunganmu daripada api neraka. Ya kan? Mudah-mudahan ini merupakan sebahagian daripada himpunan zikir-zikir yang boleh dibaca oleh kita pada siang ataupun petang hari sebagai permulaan. Seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi, bab ini adalah bab yang agak luas, ya kan? Jadi ini merupakan pembukaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, memberikan kita, mengurniakan kita, mengilhamkan kita kekuatan, inspirasi, semangat dan juga panduan dan juga bantuan untuk kita dapat mengamalkan zikir-zikir yang ringkas tadi, sama ada Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, atau membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali di siang atau petang hari, ya kan? Itu paling kurang. Kita baca atau membaca 3 kul, ya kan, 3 kali pada siang hari atau di petang hari. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan seperti ini dia dapat menambahkan lagi perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala buat kita dan juga keluarga, ya kan, sehingga akhirnya kita hidup dalam keadaan tenang, kita hidup dalam keadaan aman. Lebih-lebih lagi dalam keadaan hari ini, ya kan, yang kita tahu secara umumnya
ya kan, wabak COVID itu masih lagi ada, ya kan, ancamannya tetap adalah ancaman yang waqi'i, yang memang benar-benar berlaku, ya kan. Ini bukan cubaan, ini betul-betul, ya kan. Jadi kita amalkan zikir-zikir seperti ini, mohon perlindungan Allah supaya kalau kita keluar bekerja, anak-anak keluar sekolah, kita keluar melakukan apa jua aktiviti di luar, di samping kita berusaha mengambil langkah-langkah keselamatan seperti jarak keselamatan, pakai pelitup muka, ya kan, mencuci tangan dan sebagainya. Pada masa yang sama kita juga mengamalkan zikir-zikir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, keluarga kita, masyarakat dan juga negara kita serta dunia ini daripada sebarang anasir keburukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada sebarang malapetaka, musibah, kemalangan, ya kan, seperti mana yang kita telah saksikan baru-baru ini melanda saudara-saudara kita di Lebanon atau di Beirut, Lebanon, ya kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kekuatan kepada mereka, Allah mengurniakan kepada mereka ilham dan semangat untuk dapat bangkit kembali menjadi atau membangunkan kehidupan mereka semula dengan kekuatan yang baru bersama mereka yang tersayang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.